Hai guys, so untuk sponsor video kali ni, video ni disponsor oleh broker FX Primers. Okay, so kali ni FX Primers nak bagi kepada semua network mass trader, okay, yang bakal join network mass trader under broker FX Primers, 100% bonus. So kalau korang tengok kat sini dia tulis 100% bonus on each deposit. Maksudnya kat sini setiap kali korang deposit korang akan dapat 100% bonus sehinggalah capai maksimum 300 USD. Maksudnya kalau setiap depo korang depo 100 USD, 3 kali depo korang dah capailah equity maximum which is 300 USD. So kat situ kalau siapa yang depo 50 USD, depo sampai 6 kali baru sampai maksimum. So contoh brother A ni depo 50 USD, so broker akan bagi kat dia 50 USD lagi. Okay. Sehinggalah dia claim cukup 300 USD. Berapa kali depo pun tak kisah. So kat sini minimum deposit adalah 20 USD. Okay. Bonus ni support margin and support floating. Selalunya korang dengar bonus yang support margin saja. Tapi kali ni dia support margin and floating. So maksudnya kalau korang floating atas duit bonus pun broker takkan cut korang punya position tu. Okay. Seterusnya tak ada limited withdraw. Maksudnya kalau korang trade tu profit 200-300k pun korang still boleh withdraw menggunakan akaun bonus tersebut. So cara nak masuk akaun bonus, korang klik link di bawah. Okay, masa daftar akaun korang ambil jenis akaun adalah variable. Okay, and then pilih leverage korang. Saya sarankan guna leverage 1,500 untuk korang trade. Okay. So tak ada syarat untuk withdraw, maksudnya korang tak perlu melengkapkan berapa lot untuk withdraw, asal profit je korang dah boleh withdraw. Okay, setiap kali withdraw bonus akan ditarik balik. Tapi tak apalah, lepas ditarik korang boleh depo lagi. Okay, sehinggalah cukup 300 USD setiap seorang. Okay, so apa tunggu lagi gang? Klik link di bawah. Okay, link di description untuk register broker FX Primers. Besar untuk buat satu movement tu. So boleh kita nak trace pullback dekat high time frame ni, tapi lambat sikit lah. So siapa yang guna orang kata apa, low time frame, dia dah dapat, orang kata apa, dia dapat detect apa tu kita panggil sebagai pullback tu dengan lebih awal. So ada yang nanti akan bertanya, support resistance ni kita nak ambil dekat shadow ataupun body. So kalau bagi saya akan ambil pada body. Sebab apa? Sebab body itulah yang sendiri melambangkan SNR tersebut, di mana harga tidak dapat melepasi level tersebut. Kalau shadow, dia price lepas, tapi at the end dia kembali balik masuk ke dalam level tersebut. Contohnya macam ni. Kat sini. Ni price lepas, tapi dia reject balik masuk ke dalam tu. Dia just lepas dengan shadow saja. Okay. So kita nak ambil level SNR ni, kita ambil by body. Ni ikut fahaman saya lah. Kalau teknik lain saya tak sure lah. Okay, sebab SNR ni dah ada macam-macam tune. Macam-macam sangat tune SNR ni. Okay, ada yang ambil SNR by shadow, which is kita panggil tu as kalau siapa pernah dengar support resistance A dan V. Ada yang pernah dengar tak support resistance A dan V? Kalau support resistance A dan V, dia akan ambil bab shadow. Korang nak belajar benda tu? Saya pernah belajar benda tu, tapi saya sendiri tak pernah guna. SNR ni pun dah lama sangat saya tak guna lah. Jarang-jarang saya guna. Kadang-kadang saya tengok as confirmation je. AV. Orang selalu panggil AV je lah. Orang tak panggil SNR AV. Yep. Pakai line chart senang. Sebab apa? Apa penjelasan di sebalik kita pakai line chart? Apabila kita tanda support resistance, automatic dia bila buka candlestick balik, dia mark dekat body. Okay. Untuk hasilkan setiap bucu di line chart ni, dia akan hasilkan pada open dan close candle. Contohnya kat sini. Sini level ni adalah level open dan close. Sini level open dan close. Kalau atas ni ada shadow 1000 pip pun,
dia takkan buat bucu dekat hujung shadow tu. Dia akan buat bucu pada open dan close candle saja. Sebab tu line chart bila korang tanda SNR, automatic bila buka candlestick, korang akan dapat dekat hujung body. Okay, faham Yup, line chart menunjukkan real price close. Tetapi line chart ni kalau nak tanda SNR boleh. Kalau nak tanda zone engulfing pun ada juga teknik yang gunakan line chart ni, boleh juga. Tapi somehow untuk elite wave tak boleh. Sebab elite wave kita memerlukan shadow untuk membaca price history tu. Sebab walaupun shadow tu sebenarnya dia ada history di sebalik tu. Okay, faham So kita balik pada apa yang kita tengah sembang tadi, A dan V. So siapa dah ni pernah dengar A dan V, and then siapa pernah belajar? Saya pernah belajar, and then saya tak pernah gunakan pun. Saya just belajar untuk kita add knowledge je. So A dan V ni, dia tanda pada level shadow. Contohnya kat sini, okay, price tengah turun ni. Okay, pada level ni, dia macam mengambil candle tu punya OHLC and then disambungkan. Okay, apa yang saya belajar lah, cara lukis dia. Price turun sini, price naik situ, price turun situ. Okay, so apa dia punya SOP? Kita sell dekat A and then buy dekat V. Itu dia punya SOP. So kat sini adalah dia punya resistance ataupun dia punya V dia. So bila price sampai kat V ni, kita akan sell. Macam tu. Itu salah satu orang kata apa? A dan V punya. Kalau siapa pernah belajar tu, dia tahulah. Okay, A dia macam mana pula? Okay, pattern A dia kita akan ambil dekat uptrend pula. So price ni naik, turun, naik. Okay, so kat sini dia akan terhasilnya A. So price sampai dekat A tu kita akan buy. Saya pernah belajar tapi saya tak gunakan benda ni sebab saya bukan tak faham, tapi saya malas nak lukis A dan V tu. Sekejap saya nak baca komen dulu. Pakai line chart senang kat juga dapat body SNR. Okay, line chart ada price close. Okay, faham cikgu. Faham baik cikgu. Okay tu. So siapa yang nak belajar SNR A and V, korang kena belajar dengan orang yang pakai lah. Kalau saya nak ajar boleh, tapi saya tak pakai. Takut sekejap lagi saya tak ada orang kata apa, advance pasal benda tu. Contohnya ada AMV yang valid ke, ada AMV yang tak valid ke, saya tak tahu benda tu. Tapi kalau nak tanda A and V saya tahu. Macam saya tunjuk tadi, tu salah satu cara tanda A dan V saya. A and V dia, which is sambungkan pattern OHLC tu, candle by candle. So nanti dia akan form lah A ada bentuk V kat situ. Bila price sampai dekat V, okay, kita sell. Bila price touch dekat A, kita buy. Macam tu. Okay, tu pasal SNR. So apa lagi kau nak tahu pasal SNR, and then apa lagi yang kau tak faham pasal SNR? Kalau basic kau baca kat buku, itulah yang dia ajar pasal SNR. Ada tak benda lain yang kau nak tahu pasal SNR ni? So macam tadi, sini resistance, nampak tak? Ni salah satu contoh yang baru terjadi, price reject pada resistance. Nampak ni? Resistance, nampak tak? Price reject. Price sampai sini ada price reject. Ni salah satu contoh SNR lah. Ni price reject pun agak banyak juga. Lebih kurang 100 pip. Pair apa? Pair gold. Price reject. And then SNR ni selalu orang tanda pada higher time frame. Sebab apa? Sebab higher time frame ni akan menunjukkan level tersebut lebih strong lah. Okay, di mana level tersebut dekat higher time frame, okay, di mana kalau candle movement tersebut, candle movement yang mempunyai high volume punya tak dapat lepas level tu. Contoh dekat H4 ni, resistance dia. Kalau kau tengok dekat daily, lebih strong lah dia punya level SNR. Kat sini. Kalau daily dekat sini. Ni lagi satu contoh. Resistance yang price tak dapat lepas. Nampak tu? Price cuba melepasi level tersebut tapi tak boleh. Okay, kat sini kita ada resistance, and ada big movement. Kau boleh tanda juga. Boleh tanda kat situ.
So ada gold turun 100 pip. Thank you. Alhamdulillah. Rezeki korang malam ni dapat saya gold 100 pip. Okay. Untuk price tembus support atau resistance, biasa berapa kali percubaan yang perlu dia buat? Kadang-kadang newbie takut juga tembus ke tak ni. Tembus ke tak ni ha. So untuk jawapan tu actually saya tak ada. Sampai sekarang saya masih lagi tak jumpa berapa kali price nak cuba level tersebut untuk dia tembus. Ada yang cakap, ada pendapat yang cakap lebih banyak contohnya lebih banyak kali price cuba tembus level tersebut and then tak tembus-tembus, level tersebut akan menjadi semakin kuat. Ada yang cakap pula kalau banyak kali price try kat tempat tu tak tembus-tembus, pada masa akan datang price tu akan tembus. Maksudnya ada dua pendapat kat situ. So saya tak tahu berapa kali yang dia try untuk tembus kat level tu. Nak senang, bila korang nak senang macam ni lah. Okay, for newbie lah. Nak senang, bila korang tengok price tu tembus and then close, contohnya macam ni. Okay, price tu orang kata break dan close atas level SNR, okay, maksudnya dia menembusi dengan body level tersebut, better korang close lah. Maksudnya SNR tu telah di break. Sama enggak macam teknik malas yang mana saya cakap break dengan body. SNR kau ambil macam tu juga. Kalau selagi price tu tak tembus dengan body, dia just buat shadow. Kalau korang katakan dekat ni, ni korang sell kat sini kan, katakan price datang, dia buat shadow je kat sini, korang boleh hold lagi. Tapi sekali kalau dia tembus close atas ni, korang terus cut loss kat situ. Tu salah satu tip yang senang lah. Sebab kalau nak cerita pasal berapa kali ni, saya tak pandai benda tu. Korang boleh carilah orang yang dah lama guna SNR, maybe dia ada jawapan. Kalau saya tak ada jawapan pasal benda tu. Close dengan body, maksud close dengan body tu macam ni. Okay, saya lupa nak ajar tentang OHLC kan, open close candle. Tak apa, jadi kita go through sekejap. Apa itu OHLC? So close dengan body ni apa? Okay, kita belajarlah OHLC. Mari kita belajar OHLC pula. Sebab ada yang tak tahu apa itu body, apa itu close dengan body. Harami dengan engulfing solid, sesuai tak cikgu untuk zone entry? Sesuai. Harami tu kurang sikit, tapi engulfing okey. Harami tu kadang-kadang dia boleh jadi selalunya. Pattern harami ni dia menjadi sebagai pullback. Dia macam trap untuk korang. Korang nampak harami, padahal itu sebenarnya adalah pullback. Harami ni dia kurang sikit. Okay, dia breakout dengan body tu maksudnya. Contoh ni saya cakap ni level SNR kan. Ni dia breakout juga. Okay, dia tembus juga line ni. Tapi dia tinggalkan shadow. Body dia close bawah ni. Breakout dengan body, dia breakout and then body dia close kat atas ni. Betul macam ni. Candle dia macam ni. Sekejap. Buruk lah pula lukisan candle tu. Kita buat balik. Macam ni. Mana kotak. Kat sini ya kotak. Bagi kotak. Katakan ni bentuk candle. Color. Tak nak background punya color. Kita nak color biru. Okay macam ni. Dia tembus je ni. Ni kita kira sebagai breakout dengan body. Kalau macam ni breakout dengan shadow. Sebab apa? Sebab shadow je tembus. Hanya line ni je saya tembus. Tapi yang ni dia tembus sekali dengan kotak tu. So benda ni kita panggil as breakout dengan body. Ataupun nak panggil solid breakout pun boleh. Lain macam kena cikgu tu. Itulah. So dengan shadow tak valid kan? Dengan shadow bukan tak valid. Dengan shadow kita panggil benda ni tak breakout lagi. Dengan shadow kita panggil benda ni tak breakout lagi. Dia bila dia breakout dengan body baru kita panggil dia betul-betul breakout. Faham boleh katakan ni price hanya cubaan. Cubaan price untuk break level tersebut. Tapi yang ni price telah berjaya break level tersebut. So bila price break ni, level resistance ni, adakah level ni dah tak berguna lagi? Sebenarnya level ni berguna juga. Tapi bukan untuk resistance. Level ni berguna pada masa akan datang untuk menjadi support pula. Sekejap mana marker saya. Okay ni. Price naik nanti. Bila price datang balik, kat sini pula jadi level support. So kat sini adalah resistance become support. Dia jadi RBS.
So dengan cedera balik kan, wow, gol siapa saya tadi dah 100 pip gang. Okay, dah 100 pip. Okay, alhamdulillah dah 100 pip. So alamak, maka. So itulah pasal SNR. Okay. So apa lagi kau nak tahu pasal SNR ni? Jap, tadi saya janji nak ajar pasal apa tu? OHLC kan. So OHLC ni, okay, saya lukis jap candle. Sebab ada lagi yang tak tahu OHLC tu apa. Benda OHLC ni penting lah bila dah masuk topik engulfing nanti. Sebab korang kena kenal apa candle merah ni, apa candle biru, apa maksud-maksud dia. So, sekejap nak buat macam mana line kat atas ni? Pakai ni kot. Ni brush. Saya tak cantik lah kalau pakai brush. Pakai ni. Alamak. Ya guys, susah sikit nak lukis ni. Tahu kalau ada soalan kau tanya dulu, sekejap lagi saya baca. Saya nak terang pasal OHLC pula. Sekejap lagi kita akan ada iklan kejap. Okay. Okay. Alamak, terkecil dah pula. Double top head and shoulder lah, if kesempatan. Double top head and shoulder itu adalah bab kata apa, chart pattern. Okay. Tapi kalau nak tahu jadi saya brief lah sikit. Tapi nanti kita akan saya akan beritahu, saya akan cerita juga bab chart pattern ni. Sekejap kan, sekejap. Saya nak, tak apa, kalau ada soalan korang boleh keep tanya dulu, sekejap lagi saya tanya. Halo. Okay geng, sebelum saya teruskan pada OHLC, okay, kita ada sedikit iklan daripada broker yang sponsor kita punya kelas ni. So korang boleh dengar lah iklan ni, which is ada promotion menarik untuk korang. Okay, as trader ada promotion menarik untuk korang, apa yang broker ni nak tawarkan kat korang. So kita boleh dengar lah. Okay, wakil daripada broker ni. Dah ready ke? Dah. Okay, boleh teruskan lah. Kalau boleh bagi host lah. Sekejap, saya buatkan jadi host. Alright. Menarik Siapa Okay, yang done. share goal ni? Mantap.